Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek sirah Okey, sirah tahun 4. Sedikit ulang kaji untuk pelajaran yang lepas. Kita dah belajar tentang dua perang, iaitu perang Uhud dan perang Badar. Perang Badar dan perang Uhud. Okey, di perang Badar kita dapat tahu seorang tokoh daripada kaum kafirin, kaum musyrik yang mati, iaitu Abu Jahal, bapa saudara Nabi Muhammad SAW pada perang Badar. Okey, perang Badar, berapa jumlah tentera Islam dan tentera kafir? Tentera Islam ada 313, manakala tentera kafir ada 1000. Tentera kafir lagi banyak, berganda daripada tentera Islam. Okey, pada perang Uhud pula berlaku di Bukit Uhud, di mana salah seorang lagi bapa saudara Nabi yang terkorban dalam perang Uhud, iaitu Saidina Hamzah. Saidina Hamzah, macam mana kematian Saidina Hamzah masa tu? Hatinya dikunyah oleh Hendon. Hendon ni orang musyrik. Dia nak balas dendam dengan Saidina Hamzah. Jadi dia upah Wahsy, seorang hamba ni namanya Wahsy, dia suruh bunuh Saidina Hamzah. Jadi bila Wahsy dapat bunuh Saidina Hamzah, dia pun belah dada Saidina Hamzah, dia kunyah hati Saidina Hamzah, lepas tu dia ludah balik. Okey, apa punca peperangan Uhud ni? Punca kekalahan kaum muslimin, iaitu degil, tak mendengar perintah Rasulullah SAW. Rasul kata jangan turun dari bukit tu, Bukit Uhud tu, pemanah-pemanah jangan turun, tapi diorang turun. Lepas tu kena serang dari belakang oleh tentera kafir yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Okey, untuk hari ni kita belajar tentang peperangan Bani Mustaliq. Peperangan Bani Mustaliq. Okey, Bani Mustaliq ni adalah kaum atau bangsa yang duduk di antara Mekah dan Madinah. Dia kat tengah-tengah Bani Mustaliq ni. Okey, jadi Bani Mustaliq ni dia menyokong kaum Quraisy di Mekah untuk menentang Islam. Jadi terjadilah peperangan ni sekejap ya. Jom kita tengok. Peperangan Bani Mustaliq berlaku pada hari Isnin bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Peperangan ini juga dikenali sebagai Al-Muraisi', iaitu tempat sebuah mata air. Mata air ni adalah tempat tentera Islam berhenti dan berehat untuk mengatur strategi perang. Okey, dalam peperangan ni Allah tunjukkan sikap sebenar orang-orang munafik dan sikap orang-orang yang benar-benar berjuang di fisabilillah, berjuang untuk Allah, yang perang kerana Allah, dan yang perang dan orang-orang yang munafik. Siapa ketua munafik kat sini? Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ini adalah ketua orang munafik. Abdullah ibn Ubay ni pun ada dalam peperangan Uhud yang lepas. Dalam peperangan Uhud asalnya tentera Islam ada berapa? Ada 1000 asalnya. Lepas tu Abdullah ibn Ubay ni, orang munafik ni, dia hasut 300 orang tarik diri untuk berperang dari perang Uhud. Jadi tinggallah 700 orang dalam perang Uhud. Makin sikit Pada waktu tu tentera kafir berapa orang? 3000. Berganda lagi. Okey, ni dalil. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah. Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah atau kekacauan dalam kalangan kamu, sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengarkan hasutan mereka. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui akan orang-orang zalim. Okey, ayat ni adalah untuk orang munafik. Allah bagi tahu Nabi
orang munafik ni macam mana sikap diorang. Diorang ni tak membantu apa-apa, cuma menimbulkan kekacauan dan merosakkan perpaduan pasukan Islam. Okey, sebab peperangan, macam mana boleh tercetusnya peperangan Bani Mustalik ni? Okey, peperangan ini berlaku apabila Rasulullah SAW mendapat berita bahawa ketua Bani Mustalik iaitu Al-Harith bin Ubay bin Abi Darrar. Harith bin Abi Darrar bersama kaumnya dan orang Arab lain sedang merancang untuk menyerang Islam di Madinah. Rancangan ini dibuat kerana timbul perasaan marah dan dengki terhadap kehebatan pengaruh Rasulullah SAW di Madinah. Mereka juga pernah membantu orang kafir Quraisy Mekah menentang orang Islam semasa peperangan Uhud. Jadi Bani Mustalik ni, dia duduk di antara Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, dia duduk tengah-tengah ni. Mekah, Madinah, dia duduk tengah-tengah ni. Jadi masa perang Uhud, dia ada tolong kaum kafir Quraisy di Mekah semasa serang tentera Islam. Jadi kali ni dia tak puas hati lagi dengan Islam, dia tak puas hati lagi dengan Nabi Muhammad. Dia pula nak perang dengan tentera Islam. Peristiwa peperangan, Nabi Muhammad bersama 30 tentera berkuda dan 700 tentera berjalan kaki menuju ke wilayah Bani Mustalik. Bendera umat Islam dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah bersiap sedia dan mendapat arahan Rasulullah SAW, maka tentera Islam telah membuat serangan secara mengejut. Dengan cara itu, tentera Islam telah dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Dalam peperangan tersebut, tentera Islam telah berjaya memperolehi banyak harta rampasan perang seperti 5,000 ekor biri-biri, 1,000 ekor unta dan 200 orang ditawan. Di antara tawanan perang adalah anak ketua Bani Mustalik yang bernama Barrah. Rasulullah SAW telah berkahwin dengan Barrah. Barrah ni seorang perempuan setelah baginda membayar tebusan dan memberi kebebasan kepadanya. Setelah memeluk Islam, Barrah telah ditukar kepada Juwairiyah. Nama Barrah tadi, perempuan tu dah lepas masuk Islam, nama dia Juwairiyah. Kesan perkahwinan dan sifat pemaafnya Rasulullah SAW, kaum Bani Mustalik telah menerima Islam dan menyokong sepenuhnya dakwah Islam. Okey, selepas itu, jadi lepas daripada peperangan tu, dalam perjalanan pulang, berlaku satu peristiwa fitnah terhadap isteri Rasulullah SAW. Siapa? Sayyidatina Aisyah. Ini siapa punya kerja ni? Yang tadi tu, ketua kaum munafik tu, siapa? Abdullah ibn Salul. Dia memfitnah Sayyidatina Aisyah berbuat maksiat dengan seorang lelaki yang ikut serta dalam peperangan tu. Sebenarnya itu bukan salah faham, itu salah faham. Tapi Abdullah ibn Salul ni, dia macam besar-besarkan cerita. Dia cakap Aisyah ni pergi bermaksiat dengan lelaki lain, dia kata. Padahal waktu tu Aisyah nak pergi tandas. Bukan nak pergi tandas, nak pergi buang air. Lepas tu dalam perjalanan tak ada siapa teman Aisyah masa tu. Lepas tu dalam perjalanan tu nak pergi buang air tu, terserempak dengan seorang daripada tentera Islam, lelaki lah. Itu pun tentera Islam tu risaukan keselamatan Aisyah. Sayyidatina Aisyah naik unta. Tentera Islam tu yang lelaki tu kat bawah. Macam dia tak ada buat apa-apa pun. Tapi Abdullah ibn Salul ni dia memfitnah. Dia cakap Aisyah buat jahat, buat maksiat. Sebab Abdullah ibn Salul ni, Abdullah ibn Ubay ni, dia dengki dengan Rasulullah SAW sebab Rasulullah banyak sokongan dan pengaruh di Madinah. Ustazah boleh cerita detail lagi tentang macam mana fitnah Sayyidatina Aisyah tu, tapi masa tak cukup. Nanti ada masa Ustazah cerita tentang macam mana boleh terfitnahnya Sayyidatina Aisyah masa tu. Kesan dan iktibar peperangan, sokongan kepada dakwah Islam bertambah, pengaruh dan kekuatan tentera Islam terus digeruni. Ini adalah antaranya lah. Timbul fitnah yang diadakan oleh orang munafik terhadap Aisyah. Ini antara kesan dan iktibar.
Okay.